Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Pada hari ini kita dalam slot sukses SPM 2022. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan sihat-sihat, baik-baik belaka, dan yang paling penting janganlah duduk tidur je dekat rumah tu. Pastikan anda sentiasa cergas dan sentiasa sihat. Baik, para penonton sekalian, apa mata pelajaran kita pada hari ini dan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Bersama dengan kita pada hari ini tetamu istimewa kita iaitu Cikgu Farahida Camelia Fazli. Apa khabar Cikgu? Khabar baik Aiman. Jumpa lagi kita ya. Ya Cikgu, terima kasih Cikgu jauh-jauh datang daripada Kedah datang sini kan nak bagi kita ilmu. Baik, para penonton sekalian, dan juga bersama dengan kita pada hari ini jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Aida Zainul Azizdin daripada SK Pendidikan Khas Vocational Merbuk Kedah. Baik, dua-dua daripada Kedah Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Saya tunjuk piece lagi kan. Okey, baik para penonton sekalian, hari ini kita dalam mata pelajaran menservis peralatan elektrik domestik tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Baik Cikgu, apa topik kita nak cerita hari ini Cikgu? Hari ini Aiman, kita dah mula terasa bahang SPM tu. Betul jadi Cikgu. Sekarang ni saya di sini untuk sama-sama kita lihat contoh-contoh soalan bagi murid-murid kita sebagai bekalan untuk menghadapi SPM nanti. Betul lah bantu Cikgu. mereka nanti. Patutlah Cikgu pakai baju color merah. Dia merasa semangat. kehangatan SPM. Baik, tapi betul. sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini Cikgu, saya nak ajak kawan-kawan saya untuk sama-sama kita masuk kelas. Kita nak belajar dengan Cikgu pada hari ini, dan mungkin Cikgu boleh perkenalkan murid-murid kita Cikgu, dipersilakan. Ya, terima kasih Aiman. Bersama saya hari ini, saya ada murid-murid dari SMK Taman Seri Rampai. Lambai sikit semua anak murid saya. Ya, jadi saya perkenalkan daripada atas. Kita ada murid saya Amir. Hai Amir. Kemudian kita ada Adam. Hai Adam. Dan yang comel kat bawah tu kita ada Fazrin. Hai Fazrin. Dan kita ada Sri. Hai Sri. Okey, murid-murid ini akan bersama-sama saya dan akan membantu saya untuk menyelesaikan soalan-soalan, dan kita akan lihat contoh-contoh bagaimana soalan-soalan itu kita akan jawab bersama. Okey, itu dia Cikgu punya opening ni, saya suka sangat kan. Dapat ceria je. Baik para penonton, murid-murid anda semua dah bersedia. Cikgu mungkin akan bagi contoh-contoh soalan yang bakal keluar dalam SPM nanti. Anda semua dah bersedia? Dah bersedia, jom kita bersama dengan guru kita. Persilakan Cikgu. Baik, terima kasih Aiman. Kita teruskan. Kita lihat ya. Sekarang kita bersama dengan saya, Sukses SPM 2022 Kertas 1, bahagian A, mata pelajaran Vocational Menservis Peralatan Elektrik Domestik, kod kertas 7109 Palang 1, bersama saya, Cikgu Farahida Camelia binti Fazil. Baiklah, sebagai pendahuluan, kita akan lihat senarai modul format pentaksiran. Iaitu untuk tingkatan 4, kita ada semua 7 modul. Bermula modul menservis peralatan elektrik hinggalah ke modul 7 menservis peralatan elektrik, alatan elektrik berasaskan elemen pemanas, dan seterusnya di tingkatan 5 kita ada 4 lagi modul, iaitu modul 8 hingga modul 11, iaitu modul menservis peralatan elektrik berasaskan motor, sehinggalah ke modul keusahawanan. Seterusnya kita akan lihat format pentaksiran bagi tahun 2022 KSSM, mata pelajaran menservis peralatan elektrik domestik, kod kertas 7109. Untuk format pentaksiran terdapat 2 kertas, iaitu kertas 1 kod kertas 7109 Palang 1 dan kertas 2 7109 Palang 2, di mana kertas 1 merupakan kertas ujian objektif dan subjektif, manakala kertas 2 merupakan pentaksiran amali. Untuk pentaksiran amali, Amal, sebenarnya murid-murid kita telah pun selesai. Kerana pentaksiran ini kita lakukan di tingkatan 4 dan di tingkatan 5. Dah selesai dah. Kira satu langkah kaki dah lepas. Satu langkah kaki lagi untuk murid-murid kita ni, calon-calon SPM kita. Kita teruskan, kita lihat yang fokus kita hari ini, iaitu kertas 1
kod kertas 7109-1, ujian objektif dan subjektif. Ia terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian A yang ada 15 soalan. Calon dikehendaki menjawab semua soalan yang membawa kepada 60 markah, dan seterusnya bahagian B terdapat 4 soalan. Calon perlu jawab semua soalan dan membawa kepada 40 markah. Jumlah markahnya ialah 100 markah dan masa yang diperuntukkan ialah 2 jam. Cakupan konteks untuk kertas 1 adalah daripada pembelajaran di tingkatan 4 dan di tingkatan 5. Okey, itu dia cikgu. Tapi saya tak sabar cikgu nak tahu bahagian A macam mana. Tapi cikgu cakap kepada penonton, sabar dulu nak. Sabar dulu, kita tunggu dulu ya. Okey, baik para penonton, jangan ke mana-mana. Lepas ni cikgu akan cerita bahagian A. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot Sukses SPM 2022. Pada hari ini dalam mata pelajaran menservis peralatan elektrik domestik tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Baik, biasa orang kata cikgu bahagian A ni nampak mudah lah cikgu. Tapi kadang-kadang mudah-mudah tu pun boleh juga melakukan kesilapan cikgu. Tapi hari ini cikgu akan bagi tips kepada kita macam mana nak jawab untuk bahagian A. Silakan cikgu. Terima kasih Aiman. Betul kata Aiman tu. Kalau yang mudah ni lah yang kita kena beri perhatian sedikit. Baiklah, kita ke pengisian kedua ya Aiman, iaitu soalan bahagian A. Kita akan lihat soalan-soalan yang beraras rendah. Baiklah, pertama sekali kita lihat soalan contoh yang pertama, tajuk mesin gerudi berwayar. Di mana kaedahnya ialah kaedah pilih A, B, C, D dan E. Kita lihat soalan. Raja 1 menunjukkan mesin gerudi berwayar. Okey, ada gambar mesin gerudi dan dilabelkan A, B, C, D dan E. Padankan bahagian utama mesin gerudi berwayar yang betul dengan menulis A, B, C dan E, D dan E pada ruang jawapan. Apa yang murid perlu lakukan ialah, pertama, murid perlu perhatikan bentuk fizikal dan padankan dengan nama bahagian yang tepat. Kemudiannya, murid hanya perlu tulis semula jawapan, pilihan jawapan yang diberi dengan padanan yang betul. Bermakna jawapan dah diberi, murid hanya perlu tulis semula sahaja. Sebab itulah dia beraras rendah. Kita lihat ya, di jadual ada bahagian utama dan ruangan jawapan. Contohnya untuk bindu, jawapannya ialah B, mata gerudi, C, kemudian motor talian bekalan, A, E dan D. Semua pilihan jawapan ni diambil semula daripada soalan. Apa kita cuba uji murid-murid kita? Betul cikgu, kita cuba. Lihat ya. Okay. Soalan murid yang pertama, tajuknya ialah mesin gerudi tanpa wayar. Kaedahnya masih sama ya anak murid. Pilih A, B, C, D dan E. Kita lihat soalan. Raja 1 menunjukkan mesin gerudi tanpa wayar. Padankan bahagian utama mesin gerudi tanpa wayar yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruangan jawapan. Sekali lagi, apa yang murid perlu lakukan ialah perhatikan bentuk fizikal dan padankan dengan nama bahagian yang tepat. Kemudian hanya perlu tulis semula pilihan jawapan yang diberi dengan padanan yang betul. Siapa boleh bantu cikgu untuk soalan nombor 1? Okey, silakan. Angkat tangan. Tengok tu. Itu dia. Fazrin dah angkat tangan tu. Boleh Fazrin bantu cikgu, Fazrin? Boleh, silakan. cikgu. Bahagian utama yang pertama, Fazrin, tombol kawalan kelajuan. B, cikgu. Terlihat. Ya, tepat sekali. Bagus, Fazrin. Kedua, bindu. A, Tepat. Yang ketiga, bateri. E, E. Teruskan, Fazrin. C dengan D, cikgu. D, C dan semestinya D. Tahniah Fazrin, tepat sekali. Jawapan Fazrin tu membawa kepada 5 markah. Tahniah Fazrin. Tanya. Ya, kita teruskan ke soalan contoh yang kedua. Okey. Tajuknya ialah setrika elektrik, manakala kaedahnya ialah padan dan tulis semula. Masih beraras rendah. Kita lihat soalan, berikut merupakan komponen setrika elektrik. Diberikan komponen di situ berdasarkan penyataan fungsi yang diberikan. Tuliskan, saya tegaskan di situ, tuliskan padanan komponen yang betul pada ruang jawapan. Jadi, untuk soalan sebegini, murid perlu gunakan ingatan dan pengetahuan untuk memilih jenis komponen yang tepat dengan fungsinya. Seterusnya, hanya perlu tulis semula pilihan jawapan yang diberi dengan padanan yang betul. Seperti yang tadi juga, kali ini tuliskan jawapan. Yang tadi kita masuk huruf A kan?
Jadi, untuk dalam jadual tersebut, bahagian penyertaan pertama, menukar tenaga elektrik kepada tenaga haba pada plat besi. Kita lihat, murid tulis semula elemen pemanas. Manakala seterusnya menghubungkan dengan bekalan kuasa, murid tulis talian bekalat. Semua jawapan tu telah diberi. Tulis semula sahaja, seperti juga memutus litar apabila berlaku lebihan arus atau haba, dan mengatur suhu berdasarkan ketetapan yang dilakukan ialah pelaras suhu. Boleh murid-murid? Oh, nampak dia angguk cikgu. Baiklah, kita teruskan. Kan? Kalau macam tu, kita teruskan ke soalan murid yang kedua. Tajuknya ialah pemanas air elektrik. Kaedahnya sama juga, iaitu padan dan tulis semula. Kita baca soalan dahulu. Berikut merupakan komponen pemanas air elektrik. Diberikan terma cut-out tombol kawalan suhu elemen pemanas ELCB. Berdasarkan penyataan fungsi yang diberikan, tuliskan padanan komponen yang betul pada ruang jawapan. Apa murid perlu lakukan? Ya, gunakan ingatan dan pengetahuan untuk memilih jenis komponen yang tepat dengan fungsinya. Seterusnya, tuliskan semula pilihan jawapan yang diberi dengan padanan yang betul. Kali ini siapa yang nak bantu cikgu untuk jawab soalan ni? Oh, murid kita senyum dia. Saya tengok Amir dah angkat tangan tu. Okey, Amir. Silakan Amir. Silakan Amir. Untuk penyataan pertama, memilih suhu yang dikehendaki Amir. Tombol kawalan suhu. Kita tengok betul atau tak, Aiman? Kita tengok. Ya, tepat sekali. Yes, bagus. tahniah. Seterusnya, memutuskan bekalan jika terdapat kebocoran arus ke bumi. ELCB. Ya, tepat sekali, ELCB. Seterusnya, memutuskan litar apabila suhu telah cukup seperti yang dilaraskan. Thermal cut out. Ya, betul, thermal cut out. Dan akhir sekali, menukar tenaga elektrik kepada tenaga haba pada lingkaran besi. Semestinya Elemen pemanas. ya, Elemen pemanas. tahniah Amir, tahniah. Ini membawa kepada 4 markah. Terima kasih. Kita akan teruskan dengan soalan contoh yang ketiga, iaitu tajuk kod penyambung tambahan. Pilihkan betul atau salah. Kali ini murid hanya perlu lukis simbol betul atau salah. Kita lihat soalan. Tandakan betul bagi kaedah pengujian bagi memastikan kod penyambung tambahan berkeadaan baik yang betul dan pangkah pada yang salah pada ruang jawapan. Di sini diberi ruangan jawapan, murid hanya perlu pangkah dan lukis tanda betul. Apa yang perlu mereka lakukan? Gunakan ingatan dan pengetahuan memastikan jenis pengujian sesuai dengan projek amali di atas. Kita lihat ya. Kemudian, tulis semula pilihan jawapan betul atau salah diberi dengan padanan yang betul. Contoh kalau dalam soalan ni, untuk ujian keterusan, ya betul. Ujian kekutuban pun betul. Ujian kefungsian betul. Ujian pembumian salah. Okay, amali, murid telah lakukan amali. Jadi daripada pengalaman amali tu, mereka boleh bantu mereka jawab ni sebenarnya. Jadi, kita uji murid sekali lagi. Kita terus ke soalan murid yang ketiga. Tajuknya ialah litar pendawaian manual. Kaedah yang sama seperti tadi, iaitu pilih betul atau salah. Kita lihat soalan. Tandakan betul bagi kaedah pengujian yang memastikan litar pendawaian manual di atas papan pendawaian berkeadaan baik yang betul dan pangkah yang salah pada ruang jawapan. Apa yang murid perlu lakukan? Gunakan ingatan dan pengetahuan bagi memastikan jenis pengujian sesuai dengan projek amali di atas dan tulis semula pilihan jawapan betul atau salah diberi dengan padanan yang betul. Kali ini saya perlukan bantuan. Siapa nak sukarela jawab? Adam. Ya, cepat. Terima kasih Adam. Boleh Adam? Okey Adam, silakan. Boleh go. Kita teruskan dengan jawapan Adam. Silakan. Ujian pendapatan Adam. Ujian pendapatan betul cikgu. Betul. Confident tu. Yakin betul? Adam. Betul. Ujian pembumian Adam. Ujian pembumian salah cikgu. Pangkah. Pangkah. Ya, pangkah. Ujian keterusan. Ujian keterusan betul cikgu. Betul. Ujian kefungsian. Ujian kefungsian betul cikgu. Tepat sekali. Tahniah Adam. Yes. Ya. Kita Hebat ni. teruskan ya. Aiman, kita Ya, ke silakan, cikgu. soalan contoh yang keempat, iaitu litar skematik kipas meja. Kaedah padan dan lukis semula. Dalam soalan ini, Rajah 2 menunjukkan litar skematik kipas meja. Berdasarkan Rajah 2 dan nombor komponen di bawah, lukis semula simbol pada ruang jawapan. Simbol yang ada, lukis semula sahaja. Apa yang murid perlu lakukan? Perhatikan bentuk simbol dan padankan dengan nama komponen yang tepat. Perhatikan, dah ada jawapan di situ.
Kemudian, murid hanya perlu lukis semula simbol dalam ruangan jawapan. Kalau untuk pemuat, telah ditegaskan di situ, itu simbol pemuat, kemudian simbol fuse, simbol motor arus ulang alik dan simbol suis pemilih kelajuan. Tanpa melengahkan masa, mari kita uji anak-anak murid saya sekali lagi. Kita teruskan ke soalan murid yang keempat. Tajuknya lita skematik ketuhar kali ini. Dan kaedahnya sama, iaitu padan dan lukis semula. Rajah 2 menunjukkan lita skematik ketuhar elektrik. Kemudian berdasarkan rajah 2 dan nama komponen di bawah lukis semula simbol pada ruang jawapan. Kali ini saya rasa saya nak siapa boleh bantu saya kali ini? Siapa pula? Boleh angkat murid tangan? perlu melukis. Okey. Ya, kalau boleh mula melukis sekarang. Shri. Shri, ya Shri. Untuk pelaras suhu, Shri, boleh tunjukkan di skrin bagaimana simbol pelaras suhu. Oh, tu dia. Oh, dia lukis cikgu. Yang lain pun boleh mula-mula Betul. melukis sekarang. Dan juga penonton di rumah pun boleh cuba juga lukis macam murid kita di sini. Pelaras suhu. Okey, itu dia cikgu. Maknanya dia kena lukis sama seperti mana dalam soalan tadi. Gambar dah diberi dalam lita, cuma perlu kenal pasti dan lukis semula. Dan padankan dengan jawapan yang betul cikgu Ya, betul. Sebab tu dia arah rendah. Tunjukkan di skrin, Sri. Okey, itu dia. Pelaras suhu, kita lihat. Betul ke cikgu? Tepat sekali, Sri. Pelaras suhu tepat. Kemudian kita ke lampu pandu. Siapa boleh bantu saya untuk lampu pandu? Ya, Fazrin. Tunjuk di skrin, Fazrin. Gambar lampu pandu. Simbol lampu pandu. Mari kita lihat. Tepat sekali, Fazrin. Tanya seterusnya. Suis pemilih pemanas. Siapa pula? Suis. Ya, Adam. Boleh tunjukkan di skrin, Adam, simbolnya? Dahsyat wow, suis pemilih pemanas. Tepat sekali. Dan akhir sekali kita minta siapa boleh? Ya, Amir. Tunjukkan di skrin, Amir. Pemasa, betul tak? Betul. Tepat sekali. Tahniah anak-anak murid saya semua. Ya, kita teruskan dengan soalan yang terakhir, iaitu soalan contoh 5 tajuk SPKR. Sistem Penggerak Keselamatan Rumah, iaitu kaedah pilih P, Q, R dan S. Rajah 3 menunjukkan peralatan bantuan perkakasan SPKR di rumah. Kelaskan, kali ini perkelaskan sambungan itu dengan menulis P, Q, R dan S dalam sistem dalam ruangan jawapan. Apa yang murid perlu lakukan? Kenal pasti gambar yang diberi dan gunakan pengetahuan untuk mengelaskannya kepada dua bahagian. Perlu dikelaskan kepada dua bahagian dan terus masukkan jawapannya dalam bentuk huruf P, Q, R, S tu dalam penggelasan yang tepat. Ya, kita teruskan dengan soalan untuk murid kita. Iaitu soalan murid, tajuknya sistem siar raya. Kaedahnya sama seperti tadi, pilih P, Q, R dan S. Kita lihat soalan. Rajah 3 menunjukkan port sambungan penguat amplifier sistem siar raya. Kelaskan port sambungan itu dengan menulis P, Q, R dan S dalam ruangan jawapan. Ada dua pengelasan di situ. Kenal pasti gambar diberi dan gunakan pengetahuan untuk menggunakan pengelasannya pada dua bahagian. Kemudian murid hanya perlu tulis semula pilihan jawapan diberi pada pengelasan yang betul. Kali ini siapa boleh bantu cikgu? Okey. Sila angkat tangan. Saya, cikgu. Shri. Kita nak dengar suara Shri. Baru kita boleh dengar suara Shri. Baik, Shri, silakan teruskan dengan jawapan Shri. Untuk penguat PA. Jawapan penguat PA ialah P dan tepat. S. P dan S. Betul, Shri. Teruskan dengan penguat kuasa semestinya. Penguat kuasa pula Q dan R. Ya, Q dan R. Tahniah, Shri. Tahniah. Itu dia Jadi cikgu. itulah murid-murid kita, contoh-contoh soalan yang beraras rendah. Kalau kita perhatikan soalan-soalan beraras rendah ni biasanya jawapannya telah diberi dalam soalan itu. Dah ada dah. Ya, murid perlu kenal pasti dan masukkan jawapannya dalam ruangan jawapannya yang disediakan. Jadi sayanglah kalau murid-murid kita tak dapat jawab dengan baik cikgu kan. Sebab tu kita kena belajar dengan bijak. Kita kata kita perlu kenal pasti soalan, baru senang kita nak fokus dalam kita punya ulang kaji itu. Tapi bahagian aras sederhana pula macam mana cikgu? Mungkin lebih susah lagi selepasnya cikgu Ya, kita jangan guna perkataan susah. Habis tu macam mana cikgu? Perkataan apa tu? Dia peningkatan sedikit daripada Peningkatan soalan. sedikit. Peningkatan sedikit daripada soalan yang beraras rendah. Tapi nak tahu macam mana cikgu nak bagi tips nak jawab soalan-soalan beraras sederhana. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Didik TV KPM Sukses SPF 2022.
Didik TV KPM. Alhamdulillah kembali bersama saya Ahmad Sufyan Azmadi di Didik TV KPM dalam slot Sukses SPM 2022. Hari ini kita cerita tentang menservis peralatan elektrik dan domestik. Menservis peralatan elektrik domestik tingkatan 4 dan tingkatan 5. Baik, tadi kita cikgu ada sebut tentang kita nak pergi ke tahap yang sederhana. Bukan susah, tapi ada teknik yang cikgu nak cerita kepada kita. Murid-murid nak tahu, dan murid-murid di studio macam mana, dah bersedia ke belum? Okey, diorang ni confident daripada tadi, angguk je cikgu kan? Okey, kita bagi lagi soalan yang mencabar kepada mereka. Persilakan cikgu. Terima kasih Aiman. Sekarang kita ke pengisian ketiga, soalan bahagian A juga. Tapi kita akan lihat soalan-soalan yang beraras sederhana. Sederhana ni sebenarnya atas sikit je daripada aras rendah tu. Oh, ya ke? Jadi kalau kena tekniknya, insya-Allah murid semua boleh jawab soalan-soalan sebegini. Kita lihat ya. Untuk soalan contoh yang pertama bagi aras sederhana, tajuknya ialah kapasitor. Kaedahnya di sini ialah pilih dan susun A, B, C, D dan E. Kali ini kena susun. Kita lihat soalan. Berikut adalah langkah kerja menguji kapasitor yang tidak mengikut urutan. Penyataan di bawah A, B, C, D dan E itu semuanya tidak mengikut urutan. Apa yang murid perlu lakukan? Lengkapkan langkah kerja di atas mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruangan jawapan. Murid perlu baca dengan teliti dan susun langkah dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5 terlebih dahulu di sebelah penyataan tersebut. Kemudian barulah setelah berpuas hati dengan susunan nombor itu, tulis semula pilihan jawapan diberi dengan susunan langkah yang betul dalam ruang jawapan. Untuk langkah 1 di sini ialah A, langkah 2 ialah D, langkah 3 ialah C, langkah 4 iaitu B dan seterusnya ialah E. Murid perlu baca betul-betul. Macam A tu memotong kaki dan mengeluarkan kapasitor. Langkah A tu ialah langkah 1. Tanda di tepi tu 1. Boleh murid? Boleh? Ya, kita teruskan ya dengan soalan untuk murid. Soalan murid yang pertama. Tajuknya ialah fuse therma. Kaedahnya sama, pilih dan susun semula A, B, C, D dan E. Kita lihat soalan dahulu. Berikut adalah langkah kerja membaik pulih komponen fuse therma periuk nasi yang rosak yang tidak mengikut urutan. Penyataan tersebut tidak mengikut urutan, maka lengkapkan langkah kerja di atas mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. Jadi murid sekali lagi perlu baca dan susun langkah dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5 terlebih dahulu di tepi penyataan tu. Kemudian barulah setelah berpuas hati dengan susunan nombor itu, tulis semula pilihan jawapan yang diberi dengan susunan langkah yang betul. Baiklah, siapa boleh bantu saya untuk soalan nombor 1? Ya, Fazrin. Semangat, saya suka Fazrin. Silakan. Dengan semangat dia tu Fazrin, teruskan. Langkah 1 apa dia Fazrin? Langkah 1 D, cikgu. Langkah 1 ialah D. Tepat sekali, menguji fuse therma rosak menggunakan meter pelbagai. Kedua, langkah 2. Langkah 2 A. Langkah 2A, memotong kaki dan mengeluarkan fuse therma setelah didapati rosak. Langkah ketiga. Langkah 3 B. B, tepat sekali. B, menguji fuse therma baharu menggunakan meter pelbagai sebelum dipasang. Seterusnya langkah 4. Langkah 4 E. E, dan langkah memasang. akhir sekali Ya, betul. E, tepat. Akhir sekali. Semestinya C. Semestinya C. Tak sabar dah sebab bila dah habis E, semestinya yang tinggal last sekali C. Betul. Betul. Betul, tahniah Fazrin. Yeay. Baiklah, kita teruskan dengan soalan contoh yang kedua, iaitu tajuk motor elektrik. Kali ini kaedahnya ialah tulis jenis motor elektrik. Kita lihat soalan. Berikut menunjukkan ciri-ciri dua jenis motor elektrik. Tuliskan jenis motor. Nampak saya buat penekanan di situ? Tuliskan jenis motor pada ruangan jawapan. Ada ruangan jawapan, jadual tu ada ciri-ciri dan ruangan jawapan. Murid perlu gunakan peringatan dan pengetahuan untuk memikirkan jenis motor elektrik berdasarkan ciri-ciri yang diberi. Dalam jadual tu ada ciri-ciri, murid perlu baca ciri-ciri itu untuk menggunakan ingatan dan juga pengetahuan. Seterusnya, murid tulis semula jenis motor di pilihan jawapan. Kali ini murid perlu gunakan pengetahuan mereka. Okey.
Jawapan untuk yang pertama, saiz kecil berkuasa rendah semestinya ialah motor arus terus ataupun kita boleh sebut sebagai motor AT. Untuk ciri bersaiz besar, motor yang bersaiz besar berkuasa tinggi mempunyai pemegun, pemutar dan aci. Jawapannya ialah motor arus ulang-alik ataupun kita boleh tulis motor AU. Siap sedia murid-murid semua? Kita akan teruskan dengan soalan murid yang kedua. Kali ini tajuknya ialah transducer. Kaedahnya tulis jenis transducer. Kita baca soalan dahulu. Berikut merupakan ciri-ciri dua jenis transducer. Tuliskan jenis transducer itu pada ruangan jawapan. Apa yang murid perlu lakukan? Gunakan ingatan dan pengetahuan untuk memikirkan jenis transducer berdasarkan ciri-ciri yang diberi. Kemudiannya, tulis jawapan sendiri tanpa diberi pilihan jawapan. Dalam ruangan jawapan tu perlu tulis sendiri. Siapa boleh bantu cikgu untuk soalan yang kedua ni? Ya, Shri. Okey, Silakan Shri. Baca dulu ciri-ciri tu, Shri. Yang pertama, bersaiz kecil, berbentuk silinder pendek, mengeluarkan bunyi berjarak dekat. Apa jawapannya, Shri? Saya rasa jawapannya buzzer. Mari kita lihat betul tak betul. Ya, tepat Shri, jawapannya buzzer. Untuk ciri yang kedua, bersaiz sederhana besar, berbentuk kon pelbagai saiz, mengeluarkan bunyi berjarak jauh kali ini, Shri. Speaker corong. Kita lihat jawapannya. Tepat sekali, speaker corong. Kalau murid jawab pembesar suara corong pun boleh diterima. Boleh juga. Ya, tahniah Shri. Tahniah. Yeay, tahniah. Kita teruskan dengan contoh soalan yang ketiga, iaitu tajuknya ialah agensi mara. Kaedahnya ialah menulis 3 peranan. Kita lihat soalannya. Raja satu menunjukkan logo satu agensi yang membantu usahawan. Logo tu dalam Raja satu tu. Kemudian berdasarkan Raja satu, tuliskan 3 peranan agensi tersebut dalam proses membantu usahawan pada ruang jawapan. Apa yang perlu murid lakukan ialah gunakan ingatan dan pengetahuan untuk mengenal pasti logo dan peranan agensi yang tepat. Kemudiannya, murid tulis jawapan sendiri tanpa diberi pilihan jawapan dalam ruang jawapan. Kena guna ingatanlah dan juga pengetahuan yang sedia ada tu. Di mana untuk jawapan bagi soalan ini ialah bimbingan dan latihan dalam perniagaan, prasarana, ruang kedai sewa dan juga pinjaman keuangan. Kita teruskan untuk soalan murid. Seterusnya kita lihat soalan murid yang ketiga. Tajuknya ialah agensi kerajaan. Untuk kaedahnya masih tulis 3 peranan, iaitu kita lihat soalannya. Raja satu menunjukkan logo satu agensi yang membantu usahawan. Kita lihat ya, dalam Raja satu tu nampak tak logo tu murid-murid? Okey. Berdasarkan Raja satu, tuliskan 3 peranan agensi tersebut dalam proses membantu usahawan pada ruang jawapan. Apa yang murid perlu lakukan? Pertama, gunakan ingatan dan pengetahuan untuk mengenal pasti logo dan peranan agensi yang tepat. Kemudiannya, tulis jawapan sendiri tanpa diberi pilihan jawapan. Kita teruskan dengan soalan ketiga ni. Siapa murid yang boleh bantu cikgu untuk soalan yang ketiga ni? Okey. Ya, Amir. Cepat Amir angkat tangan. Terima kasih Amir. Baik Amir, boleh berikan saya jawapan yang pertama? Mengawal mutu barang kedai. Mengawal mutu barang kedai. Ini untuk logo Sirim kan? Okey. Lihat. Betul, tepat sekali. Ya, Mengawal tahniah. mutu barang, kilang ataupun kedai. Kalau jawab kilang pun boleh, kalau jawab kedai pun boleh. Seterusnya, Amir. Menyediakan perkhidmatan, pemeriksaan dan barangan. Kita lihat jawapannya. Ya, tepat sekali. Menyediakan perkhidmatan, pemeriksaan dan ujian barangan. Dan yang ketiga, Pensijilan mutu barangan. pensijilan mutu barangan. Tepat. Pensijilan mutu barangan pun betul. Atau jika murid jawab penentu ukuran dan pengukuran bidang elektrik pun boleh diterima. Tahniah Amir, tahniah. Ini memerlukan sedikit pengetahuan murid. Dia menguji pengetahuan murid lah. Sebab tu dia belajar kan. Okay, seterusnya kita lihat soalan contoh yang keempat. Iaitu tajuk simbol komponen kali ini. Kaedahnya lukis simbol komponen. Kita lihat soalannya.
Rajah 2 menunjukkan susunan komponen litar pengatur voltan. Jika dilihat dalam skrin tu, rajah 2 tu adalah sambungan litar bergambar untuk litar pengatur voltan. Lukiskan simbol komponen P, Q, R, S dan T pada ruangan jawapan di bawah. Jika tadi murid di alas rendah salin semula komponen, kali ini murid perlu lukis sendiri. Jadi kita lihat apa yang murid perlu lakukan. Perhatikan bentuk fizikal komponen dan gunakan pengetahuan untuk melukis simbol yang betul. Pertama, murid perlu kenal pasti dulu komponen tersebut, bentuk fizikalnya. Kemudian barulah lukiskan simbol tanpa pilihan jawapan diberi. Contohnya, untuk komponen yang berlabel P, itu adalah Swiss, itu simbol untuk Swiss. Manakala untuk Q tu ialah penguat, ya, simbol untuk penguat. And then pengubah, minta maaf, pengubah. Untuk R tu ialah diode, S ialah kapasitor, dan seterusnya T itu ialah simbol untuk perintang tetap. Jadi murid perlu lukis sendiri kali ini. Gunakan pengetahuan, murid lukis sendiri. Jadi kita teruskan ke soalan murid. Tajuknya ialah simbol komponen. Kaedahnya ialah lukis simbol komponen. Kita lihat soalannya. Rajah 2 menunjukkan susunan komponen litar kawalan automatik. Seperti tadi juga, kali ini litar kawalan automatik, litar bergambar. Lukis simbol komponen A, B, C, D dan E pada ruang jawapan di bawah. Okey. Baiklah, apa yang murid perlu lakukan sekarang? Murid-murid tolong perhatikan bentuk-bentuk fizikal komponen dan gunakan pengetahuan untuk melukis simbol yang betul. Saya nak bagi masa sikit untuk murid saya lihat litar di rajah 2 tu. Kenal pasti dulu bentuk fizikal komponen. Ya, seperti yang telah ditegaskan tu kan, yang berlabel A, B, C, D dan E. Kemudiannya barulah lukiskan simbol tanpa pilihan jawapan diberi. Kita beri masa sedikit untuk murid-murid kita cuba melukis. Okey cikgu, maknanya dia kena lukis simbol, perlu tak dia tulis nama dia sekali cikgu? Tidak perlu. Oh, simbol saja cikgu Kita kena faham kehendak soalan. Tapi yang sebaik-baiknya cikgu, lukis guna pen ke guna pensel cikgu? Lukis guna pensel. Kalau kita melukis, kita melakar, kita guna pensel. Itu dia. Jadi cikgu, biasanya kalau untuk melukis ni cikgu, mungkin ada yang penting bagi nampaklah simbol cikgu, walaupun tak lawa ke macam mana, tak kisah cikgu. Yang penting pemeriksa boleh kenal pasti apakah simbol yang dilukis tu. Okey, baik. Baik. Murid-murid semua telah bersedia. Siapa boleh bantu cikgu untuk menjawab soalan 4 ni? Amir confident tu cikgu. Ya, untuk siapa Amir. tu? Kita mulakan dengan Amir. Untuk komponen A, Amir. Komponen A tu ialah perintang boleh laras. Apakah simbolnya, Amir? Minta maaf. Adam. Amir, ya. Adam dulu. Adam yang angkat tangan. Minta maaf. Adam dulu. Okey. Kita bagi peluang pada Adam. Ya. Simbol perintang boleh laras. Tepat sekali. Tepat sekali Adam. Itu adalah simbol perintang boleh laras. Kita lihat di skrin ada 2 jawapan. Kita boleh guna simbol yang dilukiskan oleh Adam tu atau simbol yang di bawah tu pun tepat. Itu adalah simbol untuk perintang boleh laras. Untuk B, boleh ya. Kalau Fazrin dia angkat tangan mesti dua-dua. Sebab dia memang tak cikgu. Memang dia yang nak jawab. Teruskan Fazrin. Ni yang kedua tu B ialah diode peka cahaya. Kita lihat betul atau tidak. Tepat sekali. Tahniah Fazrin. Itulah simbol untuk diode kemudian C Shri. Ya, silakan Shri. Ya, besar Shri lukis. Itu simbol untuk geganti. Mari kita lihat betul atau tidak. Ya, tepat sekali. Itu adalah simbol untuk geganti. Tanah Shri. Dan seterusnya D. Kita minta siapa yang... kali ini Amir angkat tangan. Silakan. Teruskan Amir. Simbol untuk D. D itu ialah transistor. Tepat sekali. Mari kita betul atau tidak. Ya, tepat. Tahniah Amir. Dan yang terakhir tu ialah perintang peka cahaya. Kita lihat komponen tu, kita kena pasti itu adalah perintang peka cahaya. Kali ni bagi peluang saya lah pula kan. Okay, kita tunjukkan jawapan untuk simbol perintang peka cahaya.
sebegini. Macam simbol perintang, tetapi perlu ada bulatan dikeliling simbol bergerigi tu, dan juga ada anak panah masuk. Itu adalah simbol untuk perintang peka cahaya. Jadi cikgu, untuk aras sederhana ni murid-murid kita pun dapat kuasai dengan baik cikgu. Saya rasa mereka ni dapat full mark ataupun markah penuh dalam aras sederhana ni cikgu kan? Betul. Okey, baik cikgu. Dan selepas ini cikgu nak cerita pasal aras tinggi pula. Ya, kita akan teruskan dengan aras tinggi selepas ini. Lebih mencabar? Sedikit mencabar. Sedikit mencabar. Masih boleh dilakukan oleh murid kita. Baik, murid-murid, para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Kembali dalam Sukses SPM 2022 dalam mata pelajaran pada hari ini, menservis peralatan elektrik domestik tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Kali ini aras tinggi cikgu. Tapi kalau dengan cikgu, jangan risau, jangan bimbang. Cikgu bagi tips yang terbaik nak jawab soalan-soalan untuk aras tinggi. Okey cikgu, boleh kita teruskan? Terima kasih Aiman. Kita teruskan sekarang dengan pengisian keempat, iaitu soalan bahagian A, aras tinggi. Kemudian jika ada masa nanti kita akan lihat sedikit kesilapan yang sering dilakukan oleh murid-murid kita. Baiklah, untuk pengisiannya, kita lihat contoh soalan 1, tajuk litar pendawaian manual. Kaedahnya ialah lakar pendawaian. Kita lihat soalan dahulu. Rajah 1 menunjukkan litar kawalan lampu yang tidak lengkap. Lengkapkan sambungan pendawaian supaya suis sehala S1 mengawal lampu L1 dan lampu L2. Lihat dalam skrin, ada pendawaian, tapi pendawaian itu tidak lengkap. Jadi apa yang murid perlu lakukan? Murid perlu baca arahan soalan dengan teliti. Apakah sambungan pendawaian yang dikehendaki? Untuk soalan yang beras tinggi ni memang murid perlu baca soalan dengan teliti, sebab kehendak soalan tu ada di situ. Kemudiannya barulah murid lakar jawapan sendiri tanpa pilihan jawapan diberi. Baiklah, kita lihat dalam penegasan tu kan, kehendak soalannya di sini ialah mereka perlu lukiskan sambungan yang menunjukkan supaya litar itu lengkap, suis 1 dapat kawal lampu 1 dan dapat kawal lampu 2. Jika kita lihat dalam litar pendawaian ni, jawapannya ialah, pertama sekali, kalau untuk litar yang lengkap, perlu ada pendawaian untuk litar talian hidup, talian bumi dan juga talian neutral. Di sini kita lihat yang pertama, talian neutral disambungkan ke lampu L1. Seterusnya, daripada talian neutral juga daripada L1 disambungkan ke L2. Maka lengkaplah untuk talian neutral. Seterusnya, untuk talian hidup, live, ada sambungan daripada live ke suis 1, ke common suis 1, tambatan common suis 1, dan daripada suis 1 sambungan live ke lampu L2, dan sambungan live daripada lampu L2 ke lampu L1. Barulah litar ni lengkap. Maksud litar ni lengkap, Aiman, kalau kita tekan suis tu, barulah lampu tu boleh menyala. Baru menyala. Dan dia selamat sebab ada pembumian. Okey cikgu. Baiklah, ini baras tinggi ya. Jadi kita teruskan dengan soalan contoh. Kali ini untuk murid, soalan contoh yang kedua, kita tajuknya ialah sumber penjanaan tenaga elektrik. Kaedahnya ialah tulis sumber. Baiklah, untuk soalan yang kedua ni, tuliskan sumber penjanaan tenaga elektrik mengikut pengelasannya dalam ruang jawapan. Untuk soalan sebegini ya, murid-murid perlu baca arahan soalan dengan teliti. Apakah jawapan yang perlu diisi? Murid perlu baca dulu supaya mereka tahu apakah jawapan yang perlu diisi. Terdapat penegasan di situ. Perlukan tulis bahagian sumber penjanaan tenaga elektrik. Kemudiannya, tulis jawapan sendiri tanpa pilihan diberi mengikut pengelasan yang diminta. Murid perlu tulis sendiri. Saya rasa yang ni saya perlukan bantuan murid-murid saya untuk cuba jawab soalan ni. Untuk pengelasan ya, ada dua pengelasan di sini. Jika kita lihat dalam jadual, sumber penjanaan tenaga elektrik, ada pengelasan kepada sumber yang boleh diperbaharui dan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Okey. Baiklah, siapa boleh bantu cikgu untuk jawapan ni? Silakan. Ya, Adam angkat tangan. Okey, Kali ni Adam pun angkat dua tangan. Dia confident nak jawab cikgu. Okey, sila Adam. Teruskan Adam. Sumber yang boleh diperbaharui.
Yang boleh diperbarui, 1 biomas dan 2 solar. Okay, kita lihat tepat tak jawapan Adam tu. Betul. Betul. Pertama biomas ataupun kita boleh juga tulis hidroelektrik. Yang kedua ialah biogas ataupun tenaga solar. Tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Yang tak boleh diperbarui ni, 1 gas asli dan 2 petroleum. Petroleum. Okay, lihat jawapannya. Betul. Yang satu tu ialah arang batu ataupun gas asli. Yang kedua ialah apanya? Petroleum. Tepat sekali. Tanya Adam. Baiklah, itu adalah 2 contoh soalan beraras tinggi. Maksudnya tak ada pilihan jawapan, cikgu? Ya, kalau bezanya untuk kalau kita lihat daripada soalan beraras sederhana dan rendah tadi, kali ini di soalan beraras tinggi tidak diberikan pembayang. Ya, jadi murid memang perlu menguasai satu-satu tajuk tu untuk menjawab soalan-soalan beraras tinggi. Jadi itu sebenarnya tips yang murid-murid perlu tahu untuk menjawab soalan tinggi. Sebab tu saya kata tak susah sangat. Kalau murid faham konsep, kalau kita lihat tadi, kalau saya boleh ulang semula, kalau kita lihat tadi soalan yang litar ini, okay, jika murid faham konsep pendawaian talian elektrik ni, memang sangat mudah untuk murid menjawab soalan ni. Kerana murid perlu tahu untuk satu litar yang lengkap perlu ada sambungan di 3 talian, iaitu talian bumi, talian neutral dan juga talian hidup. Itu konsep yang murid perlu faham betul-betul bagi membantu murid menjawab soalan. Kerana soalan boleh berubah-ubah. Kalau dalam kes yang ini, mungkin satu suis mengawal 2 lampu. Boleh juga untuk kita beri sedikit kita kata cabaran kepada murid kita, mungkin boleh mengawal 3 lampu. Betul. Walaupun 3 lampu sebenarnya tidak ada masalah. Konsepnya masih sama. Masih sama. Yang penting 3 wayar tu ada. Ya, penting 3 wayar. Sebab itulah murid-murid perlu fokus betul-betul sebab tu cikgu mengajar, kerana ia memang akan membantu cikgu, murid-murid kita menjawab soalan tu. Pada saya yang ni paling penting, cikgu. Sebab kadang-kadang cikgu, jawapan tu macam nak betul lah cikgu, tapi ada silap pula. Ya. Okey, cikgu boleh ceritakan. Kenapa saya masukkan slot ni, kesilapan yang sering dilakukan oleh murid. Kerana kadang-kadang murid-murid kita terlalu yakin bila contohnya soalan mudah macam kita kata tadi kan. Jadi mereka ada beberapa kesilapan yang saya rasa murid boleh elakkan untuk memastikan mereka tidak kerugian markah di situ. Betul. Ya, kita lihat ya. Antara kesilapan yang pertama ialah tidak menulis jawapan semula setelah memadamnya. Okay? Murid dia dah buat tapi dia tak padam lagi. Dia tak tulis balik. Jadi untuk soalan yang pertama ni, mari kita lihat dalam contoh soalan ni, saya nak tanya anak murid saya lah. Okey, siapa yang rasa boleh nampak apakah kesilapan yang berlaku dalam soalan ni? Siapa boleh bantu cikgu? Ya, Adam. Apa yang berlaku di sini, Adam? Calon tidak menjawab soalan pada ruangan jawapan. Yang mana satu? Yang apa ni? Tak nampak. Okay. Yang bawah sekali, betul? Bawah sekali, menentukan pemilihan Julai. Kalau kita lihat di skrin, untuk ruangan jawapan di bawah tu telah dipadamkan. Tapi murid lupa nak tulis semula jawapan yang betul. Jadi kekurangan markah di situ. Arahan soalan meminta murid menjawab 5 tempat kosong dengan menulis jawapan A hingga E. Tapi murid tertinggal 1. Dah rugi 1 markah. Kita teruskan dengan kesilapan yang kedua. Tidak mengisi jawapan disebabkan tidak memahami arahan soalan. Jika di sini arahan soalan ialah padankan peringkat sumber dengan pernyataan yang betul dengan menulis A, B dan C pada ruang jawapan. Murid hanya perlu tulis A, B, C sahaja. Walaupun ada 5 ruangan jawapan, tapi murid hanya perlu tulis A, B dan C sahaja. Siapa boleh bantu cikgu untuk lihat apakah kesilapan dalam soalan ni? Ya, Shri. Kesilapan yang calon berlaku ialah hanya menjawab 3 soalan saja. Ya, tepat sekali. Jika kita lihat di skrin, ada 5 ruangan jawapan tetapi calon hanya jawab 3 sahaja. Jadi, kekurangan 2. Arahan soalan meminta murid menjawab 5 tempat kosong dengan menulis jawapan A, B, C. Maksudnya di dalam ruangan kosong tu, tulis semula A ataupun B. Boleh 2 kali pun boleh kan? Okey. Seterusnya kita lihat kesilapan yang ketiga. Jawapan berulang disebabkan tidak memahami soalan juga. Kita lihat ya, dalam rajah 3 menunjukkan bahagian utama gerudi tangan elektrik. Padankan bilangan utama
gerudi tangan dengan menyatakan fungsi yang betul dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Ada 4 pilihan, A, B, C dan D. Siapa boleh bantu cikgu kenal pasti apa yang berlaku dalam kesilapan di sini? Ya, Amir. Apa berlaku di sini, Amir? Calon menulis B tu 2 kali. Ya, tepat sekali. Calon menulis B 2 kali. Arahan soalan meminta murid menjawab 4 tempat kosong dengan menulis A, B, C atau D. Baiklah, seterusnya kesilapan yang keempat. Jawab lebih daripada 1 disebabkan tidak memahami soalan. Soalan meminta pilih 3 penyataan dengan menulis P, Q, R, S atau T. Apa yang berlaku di sini? Siapa boleh bantu cikgu? Ya, Fazrin. Silakan. Salin jawab 2 jawapan dalam satu kotak. Ya, jika kita lihat dalam satu kotak tu ada 2 huruf. Sebenarnya arahan soalan meminta murid menjawab 3 tempat kosong sahaja dengan menulis jawapan P, Q atau R atau S atau T. Dia suruh cikgu pula yang pilih P ke Q. Ya. Jadi kena baca soalan betul-betul. Sayang, kan? Kesilapan yang kelima ialah jawapan menulis menjadi melakar disebabkan tidak memahami arahan. Jawapan suruh tulis tapi murid lakar. Siapa boleh bantu cikgu? Apakah kesalahan di sini? Okey. Siapa boleh bantu cikgu di sini? Ya, kalau kita tengok untuk soalan ini sebenarnya kita perlu lukis, ya. Jadi, murid sebenarnya arahan soalan meminta murid menjawab 4 tempat kosong dengan menulis nama komponen, bukannya melakar. Tetapi di sini apa yang murid lakukan? Jika kita lihat di skrin, murid telah menulis nama komponen. Alah, tak boleh diskaun ke cikgu. Dah betul dah jawapan kita kena tu. betul-betul ikut soalan. Apa yang soalan Oh. minta, kita kena bagi apa yang soalan minta. Ya. Dan kesilapan yang terakhir iaitu kesilapan yang ke-6, lakar pendawaian menggunakan sambungan T yang salah. Untuk sambungan pendawaian elektrik, ya Aiman, ada beberapa syarat-syarat dia. Okey, jika kita lihat di sini, lakaran pendawaian secara simpang T adalah salah dalam lakaran pendawaian. Lakaran yang betul ialah dari terminal ke terminal. Untuk lukisan, tidak boleh bersilang garisan tu. Jika dia bersilang, dia bawa makna yang lain. Jadi, lakaran perlu daripada terminal ke terminal, ataupun jika perlu bersilang juga, murid perlu lukis satu lompatan ataupun jumper kita panggil. Bagi nak Lekuk tu ke cikgu? Ya, lekuk tu. Oh. Untuk menunjukkan ia tidak bersambung. Ya. Saya keliru dah cikgu. Saya ingat lebih kurang sama je nampak. Rupanya Ya, ada kesilapan. ada syarat-syaratnya tu. Okey, baik cikgu. Mungkin ada apa-apa nasihat daripada cikgu tak untuk murid-murid kita mudah menjawab soalan? Sebab saya tengok murid-murid kita di studio ni mudah je jawab soalan yang diberikan oleh cikgu. Ada tak tips yang cikgu boleh berikan kepada murid-murid di rumah? Saya percaya ya Aiman, sebenarnya satu Malaysia ni semua cikgu MPED ni tengah berusaha sekarang ni untuk pastikan murid-murid mereka dapat menjawab soalan peperiksaan kertas 1 terutamanya dalam bahagian A. Kerana perlu kita kumpul banyak markah dekat bahagian A ni. Jadi sebenarnya bagi saya latih tubi amat penting. Kerana jika murid selalu buat soalan, murid akan selalu jumpa jenis-jenis soalan seperti yang saya nyatakan tadi, yang beraras rendah, yang beraras sederhana, yang beraras tinggi. Murid dah ada satu teknik menjawab yang betul. Jadi boleh membantu murid untuk mendapat markah yang paling maksimum. Jadi latih tubi lah yang amat penting sekali bagi saya. Itu dia. Betul lah cikgu. Kalau kita buat latihan, kita akan selalu jumpa soalan yang sama. Dan kita akan mudah menjawab soalan. Dan kita tak akan melakukan kesilapan yang cikgu sebutkan sebentar tadi. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada cikgu datang jauh-jauh nak ajar kita kan. Dan terima kasih kepada murid-murid yang sporting yang berada di studio bersama kita pada hari ini. Ini betul-betul hebat cikgu. Semua jawapan semua dah sapu habis. Betul. Dan juga kita nak ucapkan tahniah kepada murid-murid yang setia bersama dengan kita di rumah sana. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.